Assalamualaikum. Okey, sebelum ni Wahid Invest telah mengumumkan bahawa mereka membuat satu pelaburan khusus untuk pasaran USA, pasaran di Amerika Syarikat, sebab ada banyak permintaan daripada orang ramai. Dan kalau kita tengok dalam grup-grup Facebook yang mereka sendiri buat, ramai jugalah yang telah berpindah daripada portfolio lain kepada portfolio USA, yang mana 97%, 97 lebih peratus lah dilaburkan ke dalam dana tersebut, manakala 2% lebih sebagai cash ataupun tunai. Okey, tapi video kali ni saya nak cerita tentang sedikit sebanyaklah pasal pengumuman Wahid Invest untuk melabur di pasaran China pula yang patuh syariah. So, tonton video ni sampai habis. Okey, kalau kita tengok dalam satu surat khabar ataupun artikel lah dalam The Star bertarikh 21 Julai hari Rabu, yang mana mereka menulis tentang Wahid Invest akan ataupun telah bekerjasama dengan satu syarikat pelaburan yang bernama Value Partners Asset Management Malaysia Sendirian Berhad, ataupun dia sebut senang Value Partners Malaysia lah. So kita sebut nama yang senang lah VP je lah, VP, iaitu Value Partners, yang mana mereka akan melabur di dalam satu dana yang baru dibuat, yang baru didaftarkan dekat Bursa Malaysia pada bulan Julai, yang mana mereka akan memfokuskan kepada pelaburan di dalam negara China, lebih utama pada patuh syariah, dana patuh syariah, dan lebih kurang sektor yang terlibat ialah seperti teknologi, healthcare ataupun automobil. Macam itulah lebih kurang. Okey, apa tujuan untuk mereka masuk ke dalam negara China ni? Okey, sebabnya negara China ni adalah sektor pelaburan kedua terbesar selain Amerika Syarikat. Kita semua tahulah, benda ni umum semua tahu. Lebih baik pelaburan kita ni diversify ataupun kita cubalah kat tempat lain kan. Mana tahu ada lagi baik. Macam itulah. Mesti nak tahu kan apa nama dana ni kan. Takkan nak sebut dana Cina. Okay, dia ada nama dia. Nama pendek dia ialah VP DJ Syariah China A Shares 100 ETF. Itu nama dia lah. Okey, dalam surat khabar The Star juga tarikh 28 Julai, dia mengatakan bahawa dana ni didaftarkan di Bursa Malaysia dengan harga permulaan sebanyak RM2 per unit, dan dia dilancarkan secara rasmi pada 12 Julai 2021 dan diuruskan oleh Value Partners Asset Management Malaysia Sendirian Berhad. Objektif dana ni dilancarkan ialah untuk menyediakan satu platform patuh syariah yang berdagang di negara China. So sebagai peluang lah untuk kita buat duit, lebih kurang macam tu lah. Takkanlah kita nak satu tempat sahaja kan kat Malaysia je kan, mestilah berkembang lah, pergi USA ataupun pergi China. Orang lain pun berniaga, so bila orang lain berniaga, kita boleh ambil kesempatan lah untuk mendapatkan keuntungan. Di samping kita kena tahulah terdapat juga risiko yang ada dalam dana-dana yang kita laburkan duit kita sendiri ni. Dalam artikel di DH Markets, laman web yang suka menulis tentang pasaran saham, pasaran bisnes, ekonomi, mereka mengatakan bahawa pasaran di China ketika ini bullish, iaitu ambil perkataan daripada kerbau, lembu yang menanduk tu, maksudnya bullish tu maksudnya dia menanduk, so dia ke atas. Pasaran tu ekonomi sedang menaik ke atas. Itu dia katalah. Kita tak tahulah, mungkin artikel ni dia berbayar ke, tak pasti. Tapi apa yang dia kata macam itulah. Dia kata VP DJ Syariah China's Asia's 100 ETF debated in Bursa Malaysia today remains bullish on China despite the country's months-long crackdown on its capital market. Tu dia cakap lah. So kita dengar je lah. Percaya janganlah, sebab kita kena percaya apa yang performance yang dia tunjukkan tu lah. Dia punya carta dia, tu baru kita percaya ya. Sebab kita kena tahu ada juga risiko. Benda boleh cerita yang cantik-cantik kan. Macam tu lah. Selain tu, the VP DJ Syariah ni, ETF yang patuh syariah ke-6 telah didaftarkan di Bursa. So sebelum ni ada juga ETF yang patuh syariah telah didaftarkan di Bursa. So lepas ni mungkin lebih banyak lagi peluang untuk pelabur yang Muslim macam kita ni berpeluang untuk melabur secara ETF, Exchange Traded Fund, yang mana kebaikannya ialah antaranya murah kosnya. Itulah, boleh cari artikel lain menerangkan apa itu ETF. So hari ni kita cuma nak cakap pasal apa benda dana ni yang Wahid nak masuk ni. Pertama sekali, bila kita diperkenalkan dengan dana pelaburan, kita kena tahu dana ni apa benda. So untuk tahu apa benda dana tu, kita kena baca satu dokumen yang dinamakan sebagai prospektus, yang mana dokumen ni lengkap untuk menerangkan apa benda dana ni, dia nak apa sebenarnya, siapa yang uruskan, apa semua. So kita tengok dalam prospektus. So muka pertama sekali prospektus ni ditunjuk nama dana ni, VP DJ Syariah China A Shares
100 ETF. Dana ni diuruskan, manager dia ialah Value Partners tu lah, Value Partners Asset Management Malaysia Sdn Bhd. Dia punya trustee dia ataupun tempat duit simpan tu dekat CIMB Islamic Trustee Berhad. Pelaburan ni duit kita tu bukannya kita terus bagi pengurus dana tu, bukan. Kita letak duit kita dekat trustee. Pengurus dana tu kena ambil duit daripada trustee tu, barulah diuruskan. Bukannya dia sendiri yang ambil directly. Macam tu lah. So dia ada macam kawalan lah, bukannya dia sewenang-wenangnya dia dapat duit terus. Bukan macam tu. Bila kita pergi ke bawah pula, kita boleh tahulah siapa pihak yang terlibat. Manager tadi dah cakap, trustee siapa. Lepas tu dia ada syariah advisor. Memanglah dia boleh claim kan dia patuh syariah, tapi siapa yang mengesahkan? So bila kita baca ni, syariah advisor dia ialah Amani Advisor Sdn Bhd. Dia punya founder dia ialah Dr. Daud Bakar. Dia orang yang terkenal di dalam sektor kewangan ataupun perbankan Islam di Malaysia. Siapa yang dalam bidang ni tak kenal dia tu, tak tahu nak cakap apa. Itulah. Okey, lepas tu kita pergi bawah dia, kita tengoklah secara summary. Kategori dia Islamic Equity ETF Exchange Traded Fund. Tu dia punya jenis dana ni lah. Lepas tu dia punya harga permulaan RM2. Lepas tu dia punya objektif dia ialah untuk mendapatkan keuntungan yang dekat dengan benchmark dia. Dia ada benchmark. Setiap dana ni dia ada benchmark. Kita kena tahulah benchmark dia apa. So ditulis lah benchmark dia ialah DJIM China A-Shares 100 Index. Kalau Google, benchmark ni dia punya performance ni agak baik lah. Dia sentiasa naik ikut tahun, jangka masa yang lama lah. Selain tu, dana ni sesuai untuk siapa? Ditulis orang yang ada keinginan untuk masuk ke dalam pasaran China. Dan kedua ialah orang yang mempunyai toleransi yang tinggi terhadap risiko. So kalau orang tu jenis konservatif ataupun kalau rugi sikit kau dah takut, jangan masuk dalam dana ni. Jangan letak duit dalam dana ni. Tak sesuai untuk orang macam tu. So selain tu, bila kita baca prospectus ni, kita tahu yang dana ni dia tak semestinya kena labur dalam satu company ni secara tetap. Tak semestinya, sebab objektif dia ialah dia nak untung. So dia berhak untuk letak dekat mana yang dirasakan untung berdasarkan apa yang dia telah bagi tahu lah. Asalkan patuh syariah, asalkan ikut performance benchmark yang dia letak tu. Tapi tak semestinya kena letak dekat dalam satu syarikat secara tetap, bukan. Contohnya macam yang Wahid punya pasaran kat USA, kan ada dia labur dalam apa tu, Apple ataupun Tesla kan. So tak semestinya dia akan tetap melabur dalam Apple berapa persen. Contohnya dia melabur 20% dalam Apple. So tiba-tiba hari lain dana tu labur cuma 15%. So tak semestinya kita nak marah dia, asal hari tu kau labur 20%. Bukan. Sebab dia ada strategi dia. Itu bergantung kepada pengurus dana ni. Kena bacalah prospektus yang telah diberikan. Kalau boleh baca semualah. Memang agak bosan, tapi kenalah tahu. Sebab kita nak letak duit. Benda ni bukannya cakap je, sembang je. Kita kena tahulah apa yang kita buat tu, bukannya ikut apa kata orang. Okey, selain tu boleh juga tengok dia punya brochure. Saya ada download dia punya brochure. Cuma brochure ni lebih user friendly lah untuk orang yang tak faham technical. Baca prospektus kan agak technical kan, dia punya perkataan apa semua orang tak faham. So buat brochure lah untuk orang awam lah, lagi senang. Ni kurang sama je. Dia punya ni RM2 lah, apa semua, harga permulaan lah. Lepas tu ada fee dia. Setiap dana ni adalah yuran dia, bukannya main masuk je tak ada yuran. Mesti ada yuran. Cuma kita tak tahu antara yuran Wahid dengan dana ni. Yang dia bagi tahu ni yuran kalau kita terus melabur dalam bursa, kalau kita direct kepada dana ni. Tapi kalau kita melalui Wahid Invest, tak tahulah, sebab Wahid tak bagi tahu pun berapa, ataupun kerjasama dia macam mana, mereka masih tak bagi tahulah. Kalau kita tengok dekat bursa punya carta, betul lah dia punya permulaannya ialah RM2. Dan sekarang berdasarkan apa yang saya screenshot beberapa hari lepas, harga dia menurun jadi RM1.98. Sebab dia baru lagi, kita tak tahu baru berapa hari. So tak tahulah. Dalam dia punya prospektus juga ada dinyatakan lah, pengesahan oleh Amani Advisors Sdn Bhd telah disahkan bahawa dana ni patuh syariah berdasarkan apa yang telah dikaji oleh Amani Advisor. So kita sebagai orang awam ni ikutlah apa yang telah mereka katakan lah, sebab kita kena rujuk orang yang lebih tahu tentang bidang ni. So bidang kewangan Islam, bidang pelaburan Islam, kita rujuk kepada pakarnya sebagaimana telah disuruh dalam Al-Quran lah. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikri, orang yang tahu,
kalau kau tak tahu, kalau kita tak tahu. Nah, lebih kurang lah mafhumnya. Okey, tadi dalam The Star dia ada tunjuk Dana ni lebih kepada teknologi, healthcare atau mobile apa semua kan. So bila kita nak tahu lebih lanjut, takkan tu je kan. Kita nak tahu lebih lanjut Dana ni letak dekat dalam sektor apa, boleh tengok dalam laman web VP Value Partners tu lah. Ni contohnya takat yang saya screenshot pada 29 Julai. Dia ada beritahu lah sektor dia. Yang pertama healthcare, lepas tu consumer discretionary, teknologi, industrials, consumer staples, basic materials, telecommunication. Itulah contohnya. Paling tinggi healthcare lah, 23%. So healthcare ni untuk zaman pandemik, so agak memberangsangkan lah kan. Orang perlukan kesihatan, perlukan ubat-ubatan apa semua. Okey, selain kita tengok sektor tu, kita boleh juga tengok kepada syarikat apa yang mereka laburkan duit kita tu. Okey, berdasarkan laman web dia dalam 29 Julai ni, ada banyak lah kan. Boleh tengok lah ni. Contemporary Amperex Technology, Shenzhen Minray, China Tourism, Longjing Green Energy, Foshan Media. Banyak lah. Kita tak kenal pun. Sebab pasaran China kan tak berapa kenal lah. Macam pasaran USA banyak yang kita kenal kan. Tesla lah, Pfizer lah, Adobe lah, Cisco, Apple lah. Tu semua kita kenal. Tapi China ni tak berapa kenal. So bila tak berapa kenal, kita boleh google dia punya pasaran saham dia macam mana. So saya ambil 5 yang teratas lah. Okay, contohnya ni Amperex Technology 88.4%. Bila kita google dia punya ni berdasarkan year to date lah, memberangsangkan lah, agak menaik. Ni 36.20% kenaikan dia year to date lah. Biasanya benda-benda yang melibatkan pelaburan amanah ni, unit amanah, ETF, kita perlukan masa yang lama lah, bukannya sekejap. Contoh, hari ni masuk duit, esok terus naik. Dalam mimpi lah. Sebab realitinya benda ni bisnes. Bisnes mestilah ambil masa yang lama kan untuk maju. Selain tu yang nombor 2 dia ialah Shenzhen, iaitu industri lebih kepada medical equipment. So kita google 1 year. Saya tengok dia punya 1 year pula. Okay jugalah 12.5%. Dia menaik. Lepas tu yang ketiga ialah China Tourism Group. Tourism ni agak kurang. Betul lah. Bila tengok 1 year, tourism ni menurun. Sebab tourism, nama pun tourism, zaman pandemik mestilah turun kan. Tapi turun dia pun 0.82%. Tak banyak sangat lah. Kena faham lah. Mungkin dia hari ni mungkin dia tukar kepada syarikat lain, ataupun peratusan dia tukar. Tak pasti. Sebab ni adalah strategi dia lah. Nombor 4 ialah Longjing Green Energy Technology. Dia lebih industri kepada teknologi hardware dengan equipment. Bila kita buka Green Tech ni, year to date dia so positif, menaik, bagus lah. Kita google ni, bagus juga. Dan yang kelima ialah apa ni, 1, 2, 3, 4, 5 BYD Co Limited, industri automobil dengan parts, barang-barang kenderaan, kereta apa semualah. Bila kita tengok year to date dia, menaik juga, warna hijau, baguslah, 28.03%. So cukup lah untuk tengok 5 yang teratas. So kesimpulannya pada saya, Dana ni tunggu dululah Wahid nak buat macam mana. Tak pastilah Wahid nak buat portfolio hanya untuk Dana VP ni, ataupun Wahid akan buat satu Dana yang bercampur-campur juga. So kita tak tahu, tunggu macam mana Wahid umumkan lah nanti. Yang penting kita kena tahulah apa yang kita masukkan duit tu benda sebenarnya. Kita jangan ikut cakap orang, kita kena tahu. Kita kena buat kajian sendirilah. So bila kita rugi, kita tahulah tu salah kita. Ini tak kita masuk sesuatu Dana tu letak duit, betul kita salahkan orang lain. Kita kata kau kata untung nanti. Padahal orang tu tak cakap pun untung, orang tu cakap peluang untuk membuat keuntungan. Dan orang tu juga ada cakap pasal risiko. Tapi kita, biasalah kita nak dengar untung je kan, kita tak nak dengar kerugian. Kalau ikut saya tak pasti macam mana saya nak masuk ke tak. Saya kena tengok dulu. Saya pun tak tahu nak masuk ke tak. Kalau Wahid dah libatkan lah benda ni, dah masukkan Dana ni dalam dia punya portfolio, saya pun tak tahu. Cuma kalau kita, contoh kita dah ada portfolio, lepas tu kita nak masuk dalam portfolio ni juga, kita ada 2 pilihan lah. Sama ada kita terus tukar portfolio yang baru, ataupun kita buat satu portfolio lain. Maksudnya kita ada 2 lah, portfolio sedia ada dengan portfolio baru. Cumanya kena tahu yang bila kita ada 2 portfolio, ataupun portfolio yang lebih daripada satu dalam Wahid Invest ni, kita akan kena charge tertentu, pengiraan dia lah. So kena tahulah apa yang kita laburkan ni punya charge dia berapa. So balik modal ke tak, buat kira-kira sendiri. Kalau kita
berminat untuk masuk dalam Dana ni. Okeylah, itu sahaja yang saya nak kongsikan. Semoga bermanfaat dan memberi pengetahuan lah kepada siapa yang menonton ni. Jemputlah untuk subscribe lah saya punya YouTube, dan siapa yang berminat untuk masuk dalam Wahid Invest belum daftar lagi, boleh guna kod saya, nanti akan dapat RM10 tak silap, RM10. Penonton yang akan dapat RM10, saya pun dapat RM10 lah. Dia 2 orang dapat RM10 asalkan dah masukkan kod rujukan dengan ada masukkan sekali duit berapa tak silap 100 macam itulah paling kurang, dalam tempoh tertentu lah, bukan dah lama sangat nanti tak dapat pun. So itu sahajalah, terima kasih, Assalamualaikum, jumpa lagi.